pukul 9. Dah boleh start kot? Boleh. Cik Aziz ataupun Kak Bai ke nak intro ke? Boleh je. Okay, saya start dulu, nanti saya bagi kat Puan Bai. Bai ada Bai? Ada. Lupa lah pula Okay. letak views. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua peserta. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Okay, saya mewakili Jawatankuasa E-Pembelajaran JTMK dan juga PKS mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan penyertaan rakan-rakan pensyarah mengikuti bengkel kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Baizura mewakili pengurusan JTMK untuk memberikan ucapan aluan. Seterusnya, majlis diserahkan kepada penceramah kita lah, Encik Azhar bin Abdul Hamid untuk tindakan selanjutnya. Dipersilakan Puan Bai. Okey, terima kasih kepada Encik Abdul Aziz selaku penyelaras e-learning Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi JTMK. Pertama sekali mewakili Ketua Jabatan dan Pengurusan JTMK mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit Jawatankuasa e-learning e-pembelajaran kerana berjaya merancang dan melaksanakan kursus PDPT atas talian yang kita buat pada hari ini. Juga terima kasih diucapkan kepada unit latihan pendidikan lanjutan diketuai oleh Puan Nazrina dan tim kerana berjaya menguruskan kursus supaya kursus ini dapat dilaksanakan pada hari inilah. Okay, juga terima kasih diucapkan kepada Encik Azhar Abdul Hamid atas kerjasama untuk menjadi penceramah bagi kursus tersebut, bagi kursus ini. Okay, untuk makluman semua, kursus PDPT atas talian ini kita rancang bagi membantu meningkatkan kompetensi pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Kita semua sedia maklum COVID-19 ni belum berakhir, jadi pelaksanaan kuliah masih diteruskan secara atas talian untuk sesi Jun 2021 ni. Jadi dengan adanya kursus seperti ini, kita boleh membantu para pensyarah untuk melaksanakan pembelajaran sesi PDP dengan lebih berkesan dan dapat membantu pelajar-pelajar terutama dalam pencapaian akademik pelajar. Untuk makluman semua juga, okey, kursus ini adalah dirancang berdasarkan CQI kita pada pembelajaran sesi Disember 2020 hari tu. Okey, kalau semua ingat waktu kami PKP membentangkan berkenaan dengan pencapaian pelajar pada sesi Disember 2020. Okey, pada akhir slide sekali itu kita ada maklumkan berkenaan dengan cadangan penambahbaikan yang kita akan buat pada sesi sesi 1 2021 ini. So salah satu daripada cadangan penambahbaikan yang kita letakkan di situ ialah memantapkan kompetensi pensyarah dalam pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. So kursus OBS ini adalah salah satu daripada langkah yang kita buat untuk membantu pensyarah dalam sesi PDP untuk SEM ini. So saya berharap semoga dengan adanya kursus ini, okay, semua kita boleh meningkatkan lagi pemantapan dari segi penyampaian dalam PDP lah. Mungkin kalau kita dah join kursus ini, kita dapat ilmu baru dan kita praktikkan ilmu baru tu untuk kita gunakan dalam penyampaian kita semasa dalam kelas. So that pelajar lebih jelas, lebih lebih membantu pelajar lah dalam kefahaman, dalam dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu kita punya harapan dan semoga dengan adanya kursus ini selain membantu dalam meningkatkan kompetensi pensyarah, menambahkan ilmu baru kepada pensyarah dan akhirnya sekali nanti ia akan membantu dalam kita mencapai kualiti kecemerlangan akademik untuk pelajar-pelajar kita bagi sesi 1 2021. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya rasa saya terus serahkan kepada penceramah kita pada hari ini, Encik Azhar Abdul Hamid. Itu saja, terima kasih. Okay, terima kasih Kak Bai, terima kasih Cik Aziz.
okey, atas ucapan laluan. Okey, saya ucapkan selamat datanglah ke bengkel penghasilan bahan pengajaran digital bagi program Diploma Teknologi Maklumat. Okey, terlebih dahulu saya bukan pakar pun dalam bidang ni, cuma saya berkongsi idea dan kemahiran lah, okey, berkaitan tentang OBS Studio. Okey, saya harap suara saya jelas Kalau ada tak jelas beritahu saya. Okey. So seperti mana yang Cik Aziz maklumkan berkaitan tentang bengkel penghasilan bahan pengajaran digital ini, sebenarnya perbincangan ini telah dibuat semasa PDP yang lepas lah. So ada perancangan macam mana nak hasilkan bahan video kan, macam mana nak buat live streaming, macam mana nak cari kaedah yang mudah untuk kita nak rekod kita punya bahan pengajaran. Okey, saya bukan nak ajar tuan-tuan dan puan berkaitan macam mana kita nak buat live streaming, tapi kita akan fokuskan kepada macam mana kita nak merekod bahan digital. Yang mana kita tahu kan, zaman era PDPR ni, kita terpaksa menjalankan PDP kita secara online. So rata-rata bila kita buat PDP secara online, bahan pengajaran kita tu tertakluk kepada video conferencing ataupun apa yang tool yang kita gunakan secara atas talian. So maka kadang-kadang kita terlupa untuk menyimpan bahan tersebut, ataupun kadang-kadang kita lupa untuk kita merekod dan sebagainya. So tujuan kursus saya spesifikkan pada OBS Studio ni supaya setiap pensyarah ataupun siapa-siapa yang menggunakan perisian OBS Studio ni boleh merakam seterusnya merakam seterusnya membuat persekiriman langsung. Kaedah tu nanti saya tunjukkan cara dia macam mana kita nak buat persekiriman langsung berkaitan tentang OBS Studio ni. Okey. So saya tak pasti rakan-rakan yang ada pernah menggunakan OBS Studio ataupun tak. Tapi kalau ada yang menggunakan OBS Studio, boleh mengajukan soalan pada saya lah. Saya rasa mungkin ada soalan-soalan yang banyak berkaitan tentang teknikal, sebab sebelum ni saya juga ada mengajukan kursus public course dan juga private session untuk kawan-kawan saya lah, yang mana kadang-kadang ada rakan-rakan saya yang dalam bidang ini yang terkesan kan, time pandemik ni tak dapat nak buat training, tak dapat nak buat video sebagainya. So kaedahnya dia buat pengajaran lah secara online. So dia cari satu method macam mana kita nak hasilkan pengajaran secara online yang lebih berkesan dan menarik. Okey, saya tak kata tuan-tuan memilih platform Webex ataupun platform Google Meet ataupun Teams sebagainya untuk mengajar tu tak bagus, bukan. Nanti saya akan beritahu kenapa saya memilih OBS Studio ni untuk tujuan pengajaran saya. Okay, so next. So hari ni tuan-tuan dan puan akan belajar dengan saya berkaitan tentang apa itu OBS Studio. Dan saya harapkan tuan-tuan dan puan dah baca course checklist yang telah saya rasa Cik Aziz dah forwardkan ke dalam group. So course checklist ni penting sebab Encik Azhar, Encik Azhar, minta maaf. Memang dia punya screen tu kecil ke Encik Azhar ke saya ni salah setting PC saya ke? Memang skrin kecil ke? Semua nampak skrin kecil ke? Ataupun Cik Azhar belum share ke? Macam mana? Dah. Dia tukar layout. Oh, okey. Saya tukarlah. Saya salah. Okey, saya. Boleh. Okey. So nak senang, OBS Studio ni sebenarnya digunakan virtual cam. So virtual cam ni maksudnya dia share melalui kamera. So kalau tuan-tuan tengok saya punya kamera tu sebenarnya adalah apa yang telah di-share melalui OBS Studio. So kalau nak senang, just pin je pada saya punya kamera tu, pin letak kat main screen, senang. Kalau confuse, sebab saya tak buat share screen untuk maklum tuan-tuan, untuk Google Meet ni saya tak buat lagi share screen. Saya melalui kaedah virtual camera. Nanti saya ajar macam mana nak buat virtual camera ni. So course checklist ni, yang pertama saya nak maklumkan kena download lah OBS Studio tu.
Dan untuk makluman tuan-tuan, saya dah bagi Google Drive tu dalam Google Drive pun ada dalam Google Drive tu pun ada OBS Studio punya software, supaya nanti kalau next time kau nak gunakannya dah ada dalam tu bahannya. Okay, so kalau dah download pun tak apa, kalau tak download pun tak apa, sebab bahannya telah disediakan dalam file tu. Sebab tu file tu lebih kurang 400 MB kot saya rasa. Betul tak Cik Aziz? 461. 461. Kalau ikutkan sebenarnya file asas tu baru 200 kot. Sebab saya ada tambah plugin dan software yang berkaitan. Okay, yang kedua, install DirectX end user runtime ni ialah accelerator, multimedia accelerator. Okay, kadang-kadang kita punya Windows ni kadang-kadang ada certain masalah di mana kita punya multimedia, kita punya elemen multimedia tu dia macam tak smooth dan sebagainya. Tu faktornya adalah DirectX lah. Okay, kena aktifkan lah ataupun installkan. Okay, tapi kebiasaannya Windows dah datang dengan DirectX tu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada certain yang menggunakan AMD atau sebagainya, mungkin DirectX-nya tak dihidupkan ataupun tak diinstall. So kena pastikanlah DirectX end user runtime ni di-runkan. Okay, okay. Yang ketiga, ada quick start tutorial obsproject.com tu ada OBS quick start, dan saya banyak rujuk kat situ lah. Okay, berkaitan macam mana kita nak mulakan kita punya OBS Studio lah. Okay, ada panduan lah. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan rujuk kat obsproject.com tu pun sebenarnya ada blog dan forum kan. So kalau ada masalah-masalah yang berlaku ketika anda menggunakan OBS Studio, sebenarnya dalam tu dah ada rakan dan partner yang boleh bantu tuan-tuan puan untuk menyelesaikan masalah. Okay, tapi amalan saya sebelum ni, sekiranya ada masalah berkaitan tentang OBS Studio, tuan-tuan dan puan bolehlah berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan bantu nanti. Okay. Keempat, pastikan kena ada webcam dan mikrofon. Okay. Dua ni benda penting lah. Kalau tuan-tuan tengok saya punya layout ni, saya ada 3 layout lah. 3 source, bukan 3 layout lah. Ada 1 layout dan 3 source. 3 source tu sumber lah. Yang pertama, saya punya slide. Okay, yang course checklist tu yang pertama. Yang kedua adalah webcam. Yang ketiga adalah saya punya audio. So, ketiga-tiga ni saya implementkan ke dalam saya punya OBS Studio. Okay. Yang keempat, tuan-tuan kena sediakan education source lah. Okay. So kalau ada bahan sendiri, boleh gunakan bahan sendiri lah. Okay, bahan tu saya minta kalau boleh sediakan PowerPoint dan PDF. Kalau tak ada tak apa, sebab dalam file tu pun saya sediakan juga filenya, PowerPoint dan PDF. Sebab kaedah untuk share, seperti yang saya buat ni adalah kaedahnya beza-beza kan. Untuk PDF lain, untuk PowerPoint lain, so ada kaedah dia. And even ke web pun ada cara dia. Okay, so nanti saya akan tunjukkan lah. Yang keenam, berkaitan tentang macam mana kita nak buat live streaming. Okay, saya bukan nak ajar tuan-tuan cari live streamer. Saya bukan nak ajar tuan-tuan jadi edituber. Okay? Saya bukan nak ajar tuan-tuan jadi gaming streamer. No. Tapi, okay, ada masanya, ada kaedahnya, tuan-tuan boleh terus live kan, apa pembincangan yang tuan-tuan buat dalam Google Meeting, Google Meet, ataupun Zoom, ataupun Webex, ataupun Teams ke dalam YouTube channel tuan-tuan puan. Supaya senang lepas ni, apa saja pembincangan tuan-tuan puan melalui melalui Google Meet ataupun apa saja online conferencing, boleh terus disimpan ke dalam YouTube channel. Tu benda yang sangat special lah dalam OBS Studio. Okay. Boleh Boleh faham Kalau boleh faham, boleh tekan nombor 1 tak? Okay. Ruang chat tu tekan nombor 1. Kalau faham Okay, alhamdulillah. Okay, Kak Wida. Okay. So saya akan banyak gunakan number lah. Number, okay, 1 untuk faham, 2 tak faham ke, 3 untuk semula kan. So untuk memudahkan, kalau tak nak type panjang-panjang lagi susah kan. Okay, tu benda yang biasa saya gunakan bersama pelajar saya lah. Okay. Bentar Okay, next. Saya nak minta tuan-tuan puan, buka browser masing-masing, type menti.com dan masukkan kod 93520940. Saya nak buat servis sikit lah.
Okay, saya nak buat survey sikit berkaitan tentang kursus kita pada hari ni. Okay. Okay, try masuk dulu menti.com, pergi kat browser menti.com, gunakan kod yang telah saya bagi tu 93520940. Dah masuk ke? Kalau dah masuk tekan 1 Okay, so soalan yang saya nak tanya pada tuan-tuan adalah, have you ever used OBS Studio software? Okay, so okay, dalam masa saya mengajar berkaitan tentang OBS ni, saya juga akan tunjukkan tuan antara collaborative tool yang boleh digunakan dalam kita punya PDP. Okay, dalam kes ni saya gunakan menti.com lah. Okay, menti.com ni kita boleh integrate pertanyaan, quiz, word cloud ke dalam kita punya pengajaran. Okay, sebab kadang-kadang pelajar kita sangat malas. Okay, kadang-kadang pelajar saya sangat malas untuk respon kan. Kadang-kadang dia risau kan. Dia risau yang mana pelajar kadang-kadang risau jawapannya salah kan. So tapi melalui menti.com ni kita boleh tutup kan. Tak boleh tutup, kita tak tunjuk pun. Kita hidekan nama siapa yang berespon supaya pelajar kita lebih selesa. Okay. So kalau kita tengok kat sini kan, okay, berbalik pada soalan saya kan, adakah anda pernah menggunakan OBS Studio? Ini adalah, okay, kebanyakannya tak pernah menggunakan. Okay, kalau kita tengok peratusannya adalah lebih kurang 80%. Okay, seramai 15 orang telah membuat responden ni. So ada 83% punya ramai lah, ramai yang tak menggunakan OBS Studio. Dan saya nampak ada yang pernah menggunakan OBS Studio, macam Kak Aisyah kan. Saya perasan Kak Aisyah pernah menggunakan OBS Studio. Sama juga dengan Sanjay. Sanjay pun ada PM saja, dia kata dia pernah guna OBS Studio. Okay, tak apa. Okay, so kita boleh bantulah kawan-kawan kita menggunakan OBS Studio. Okay, so next. Soalan seterusnya. Okay. Your expectation for this OBS Studio workshop. Okay, sama juga teruskan saja. Kak Aisyah, okay, streaming je. Mantap Kak Aisyah, bagus. Okay. Okay, kebanyakan yang hadir pada ini adalah nak belajar knowledge yang baru dan skill yang baru. Kan? Dan ada juga yang nak improve kemahiran sedia ada, kan? Kemahiran sedia ada. Mungkin rasakan bahawa dah terlalu bosan menggunakan apa method yang sedia ada. So dia nak ubah kaedah. Okay? Mungkin tak menggunakan OBS Studio tak apa, kan? Cuma macam mana kita nak implementkan kaedah-kaedah yang lain. Okay, yang saya buat sekarang ni tuan-tuan puan adalah engagement. Okay, engagement dengan peserta ataupun engagement dengan pelajar dan audience. So ini adalah tool yang kita boleh gunakan lah dalam menti.com. Okay, so kalau kita tengok, okay, ramai yang hadir ke sini adalah untuk nak belajar lah knowledge dan skill yang baru. So of course lah, mana-mana public course ataupun yang setelah saya buat, kebanyakan nak tahu apa benda OBS Studio ni kan. Cerita pasal OBS tapi tak tahu kan. Apa benda OBS kan. Okay, lepas tu ada juga yang nak menggunakan OBS Studio ni untuk kita nak jadi idea. Okay, pernah guna OBS Studio tapi nak dapat idea. Macam mana kita nak tambah baik OBS kita sedia ada. Dan ada juga yang nak tahu juga tips and tricks. Okay, tips dan tricks ni mungkin ada benda yang kita rasa kita nak tambah baik. Contohnya audio kita tak sedap ke sebagainya. So kita boleh gunakan tool yang ada dalam OBS Studio. Okay, dan macam saya kata tadi dah, ada nak improve existing teaching method. Okay, so saya nak semua cikgu tapi boleh tik-tik 2 je. Memang. Menti yang saya setkan dalam menti ni, saya letakkan 2. 2 saja. Banyak artis semua tik. So saya gunakan 2 je. So tak apa, kita boleh buka nak buka semua boleh. Tapi untuk menti ni saya setkan hanya 2 jawapan saja kalau nak tik semua nanti naknya pelajar nakal ni. Puan Zaza ni. Dia nak tik semua kan. Okey. So tu berkaitan tentang OBS
apa expectation yang kita nak buat. Okay, so kembali semula kita pada kita punya slide. Okay. Okay. Okay, next. Okay, tuan-tuan puan. Okay, seperti mana dalam checklist saya telah maklumkan dalam checklist tersebut, ini adalah konten yang tuan-tuan akan belajar dengan saya lah. Yang pertama tentang introduction, lepas tu kita akan kenal pasti apa interface dan working area yang kita boleh gunakan. Okay, apakah scenes? Okay, scene ni kalau dalam bahasa filem babak lah kan, babak 1, babak 2, babak 3, and babak seterusnya. Itu adalah scenes. Okay, yang keempat tu adalah getting source. Okay, getting source ni adalah sumber. Macam saya kata tadi lah, okay, sumber tu mana kita ambil kita punya input dan output kita. Okay, mana input kita, mana output kita. So, tuan-tuan dan puan kena pasti. Apa tool input dan apa tool output. Okay, saya rasa pensyarah IT dia dah sedia maklum lah kan. Peralatan perkakasan yang berkaitan dengan input kan, perkakasan untuk output. Okay, dah kena pasti. Lepas tu filter. Ni benda yang menarik lah, filter yang kita boleh buatkan lah. So filter kita kena tahu juga filter-filter yang kita boleh gunakan dalam OBS. Macam mana kita gunakan Photoshop. Photoshop ada banyak tool kan. Ada macam sama juga macam Word. Word pun ada tool, macam nak tukarkan kita punya font dan sebagainya pun ada tool juga kan. Okay, sama juga dalam OBS, dia pun ada filter. Dan ada plugin. Okay, ada plugin yang saya akan beri pada tuan-tuan puan. Saya rasa dalam Google Drive tu saya dah sediakan dalam Google Drive pluginnya. Lepas tu transition. Nampak tak peralihan saya antara satu slide dan satu slide ni ada transition. Okay, sekejap Okay, peralihan saya atau satu slide kepada satu slide ada transition. Okay, so nanti transition tu saya ajar macam mana nak buat. Okay, okay, tapi kita tak nak buat transition macam PowerPoint. Okay, saya tak nak buat transition macam PowerPoint. Okay, so kita buat lain sikit. Okay, kita buat lain sikit. Okay, next petang nanti. Okay, petang nanti sesinya. Okay, saya cuba selesaikan secepat yang mungkin. Bergantung kepada tahap pemahaman tuan-tuan dan puan lah. Okay, saya buat slow and steady je. Sebab saya tahu benda ni ada technical. Benda ni berkaitan technical. So, kita akan buat slow and steady. Kalau pensyarah semua dapat menggunakan tool-tool yang digunakan nanti dengan baik. So, saya akan terus sambung lah kepada recording dan streaming. Kalau tak, macam mana Cik Aziz? Petang boleh Cik Aziz? Apa dia? Petang? Maksudnya kalau recording streaming ni, saya sambung petang boleh? Sebagai rehat sikit lah pensyarah kan. Dah keren bagi-bagi kan. Boleh? Boleh. Terpulang kepada peserta kita lah. Okay, nanti kita nego lah Okay. Okay, next. Okay, untuk recording streaming ni, saya ajar kaedah macam mana kita nak record. Okay, dan saya akan ajar kaedah macam mana kita nak stream. Okay, stream ni ada dua tempat yang kita akan buat stream lah. Yang pertama adalah melalui kita punya Google Meeting kita ni. Google Meet ni. Okay, Google Meet. Tu macam saya buat sekarang ni Macam saya buat sekarang ni. Yang kedua, kita akan buat streaming kita pada akaun Facebook kita ataupun dalam YouTube kita. Tapi saya rasa sesuai pada YouTube kot. Tapi kalau kawan-kawan nak cuba ke Facebook pun boleh, tak ada masalah. Saya tunjuk cara kaedah macam mana kita nak buat. Okay, boleh Okay, kalau okay, tekan nombor 1. Okay. Mukadimah. Okay, kenapa? Okay, thank you Cikgu. Okay, kenapa live streaming? Okay, macam tadi lah mukadimah yang saya bagi tadi. Okay, sebab benda ni dah jadi standard protokol. Okay, laju sis bye. Laju dia fokus tu. Okay, so live streaming ni event are becoming standard protocol tuan-tuan. Okay, kalau buka dalam Facebook kan, mana-mana je kan, buka live je macam-macam lah kaedah orang buat live. Dan benda tu jadi standard protokol. And even kita buat webinar, buat event kan, kita pun boleh gunakan OBS ni untuk kita buat streaming. Okay, dah jadi benda dah standby. Okay, dah benda dah jadi rutin lah. Okay, so kalau kita tak gunakan live streaming event ni jadi rugi pula. Okay, so contohlah macam yang baru-baru ni kan, saya tengok festival project, tanyalah pada tim festival project kan, walaupun kita buat recording kan, tapi macam buat live. Semua orang tertanya, adakah itu live? So sebenarnya itu adalah satu kaedah. Okay, satu kaedah macam mana kita nak buat live menggunakan YouTube. So kena explore benda tu
Siapa nak belajar tu boleh belajar dengan Kak Aisyah, boleh belajar dengan Cik Aziz lah macam mana dia orang buat lah. Okay. So itu sebenarnya bukan live, itu recording. Messenger, betul Kak Aisyah, betul. So ramai Kak Aisyah kan, kawan-kawan saya tengok kan, Zah, kau tu live ke tak? Saya cakap live. Saya cakap live. Tapi sebenarnya benda tu adalah recording. Okay. Kita boleh buat. Okay. Lepas ni kalau tuan-tuan nak buat kelas live pun boleh macam tu juga kaedah. Tak payah masuk kelas. Tak masalah, hantar video macam tu. Nampak macam live. Saya tak ajar Kak Bai ataupun Kak Noi, saya tak ajar. Okay. Okay, mungkin lepas ni ada juga yang nak buat macam tu kan. Kita je tahu. Betul. Pengarah projek Kak Mulyani. Tahniah. Okay. Okay, seterusnya benda ni jadi mainstream kan. Mana-mana pun kita boleh buat live di mana-mana kan. Kat IG, kat Facebook, ke YouTube. Dan untuk tuan-tuan, sebenarnya kita boleh buat live. Ni Azal live ke recording ni? Saya buat live, saya buat recording. Dua-dua saya buat. Tapi yang ni live ni live jangan pula kata recording lah kan. Azal tengah tidur lagi kan. Ada. Okay. Yang ketiga, live streaming kita akan nampak more authentic and engagement live experience. Kan? Kita seolah-olah kita berada dalam suasana yang mana kita berada di tempat tu. Kan? So, engagement tu macam mana kita nak buat? Macam ni lah kaedahnya kan. Komen-komen. Kan? Lepas tu buat aktiviti dalam menti.com contoh. Lepas ni saya akan tunjuk lagi satu lagi tools yang kita boleh gunakan. Sebab menti.com tu, saya maklumatkan tuan-tuan, kalau account free boleh guna 3 slide je. 3 slide je. Lebih dari tu tuan-tuan nak purchase silakan, tapi harga dia sangatlah tinggi. Okay. So kita gunakan 3 slide tu, kita cari tool lain kan. So jangan gunakan tool yang sama kan. So lepas ni saya akan tunjukkan tool yang lain pula. Okay, next. Great audience engagement and presentation tool. Okay, macam kaedah sekarang ni lah. Ingat free Menti baru semangat nak guna. Boleh Kak Bai kan. Saya memang gunakan Menti ni Kak Bai kan. Walaupun 3 slide pun benda tu kita boleh guna. Tak ada masalah. Okay. Nanti ada juga software-software yang lain-lain juga nanti saya tunjukkan dah kan. Mana yang saya tahu tu saya boleh share lah. Okay. Next, quality we separate great live streamers from everyone. Okay. So apa-apa pun dia berbalik kepada quality. Okay. So kadang-kadang kan setup lawa-lawa betul kan. Cantik-cantik kita set up, tapi tiba-tiba hari kejadian mulalah kan kita punya line internet. Saya risau kan tuan-tuan sebab 2-3 minggu ni kan, seminggu ni kita asyik hujan dan sebagainya kan. Bila hujan takut ganggu signal. Dan saya cakap Cik Aziz, kalau hujan ni saya pergi ke office lah kan, dengan kenderaan dengan kenderaan kerja kan, untuk buat kelas, untuk buat kursus ni ni. Tapi manakala saya tengok cuaca okey ke, so saya buat live kat rumah lah. Okay. So ni sesi live bukan sesi rekod Bocor rahsia pula. Tak faham AJK. Okay. Ni benda yang saya nak share pada tuan-tuan puan. Okay. Sebabkan saya rasa semester depan pun kita akan gunakan PDPR online. Betul tak Kak Bai? Apa KP boleh tak? Boleh respon tak? Kita gunakan Masih. Semua SEM 1 hingga SEM 5 sekarang ni. Kalau sebelum ni projek kita ada bersemuka kan. Betul. Sesi baru ni akan kesemuanya adalah online lah sehingga ada pemakluman yang baru. Okay. So bila PDPR online ni, so ada yang bertanya kan, macam mana home studio setup? Home studio setup ni macam ni lah. Okay, ni bukan home setup rumah saya ni ilustrasi je daripada internet. Okay. Tapi gambar dia macam ni lebih kurang. Okay. So the perfect first studio for newbies. Okay. Saya pun anggap saya pun newbies sebab bila pandemik COVID-19 tahun lepas tu bermula, so saya pun agak terkesan juga sebab saya tak bawa langsung saya punya komputer. Saya tinggal di Johor lah. Saya bawa laptop saja. So bila laptop dengan kameranya tak okey, lepas tu dengan ada macam-macam kekangan yang ada lah. So saya terfikir untuk invest. Okay, untuk invest. So ni adalah cadangan-cadangan yang tuan-tuan boleh buat untuk home studio masing-masing. Okay, yang pertama mesti ada komputer lah ataupun laptop. Okay. So
So untuk komputer laptop, okay, untuk makluman tuan-tuan puan, berkaitan tentang OBS Studio, ada yang tanya, ada bertanya, okay, OBS Studio ni dia punya spesifikasi software ni macam mana? Okay, okay, saya pernah gunakan i3, okay, i3, laptop saya i3, okay, laptop rumah saya lah, okay, i3, lepas untuk recording dan lepas juga untuk streaming. Tapi the best, ya tuan-tuan, the best performance untuk kita buat OBS Studio adalah i5. i5. Dan i5 tu mesti ada RAM. RAM dia mesti 8GB ke atas. 8GB ke atas. Okay, so Intel Celeron RAM 4GB malah start betul Kak Aisyah. Okay, Intel Celeron 4GB, okay, dia akan start. Tapi mungkin boleh buat recording. Okay, start tu mungkin satu sebab kita punya processor. Okay, yang lain kemungkinan adalah source-source yang kita gunakan. Nanti saya akan bagi tips lah, tips dan tricks kalau siapa yang menggunakan Intel Celeron, kan, yang masih menggunakan Intel Celeron ataupun Chromebook ke, kan. So kita boleh apply lah, kan. Kita boleh apply kita punya OBS tu macam mana, kan, dalam kita punya preset komputer yang ber-CPU Intel Celeron tu. Nanti saya tunjukkan cara. Okey. Kedua, capture card. Okay, capture card ni apa Azhar? Kan? Capture card ni adalah satu device yang mana kita boleh connect kita punya output. Contohnya kita punya monitor, kamera sebagainya. Dia macam satu box. Nanti saya tunjuk gambar satu box. So capture card ni perlu ke? Dia adalah optional. Optional. Kan? Biasanya capture card ni kaki-kaki game ni perlukan. Sebab contohlah dia nak connect PS5 macam Cik Aziz kan. Nak connect PS5. Boleh guna capture card Cik Aziz. Maaf. Bocor rahsia pula. Okay, kita boleh guna capture card. Ataupun siapa yang main PUBG ke Mobile Legend ke boleh guna capture card, kan. Sambung terus dengan kita punya capture card tu ke CPU boleh, tak masalah. Okay, Pentium 3. Okay, betul ya Cah. Okay, next, sound card. Sound card. Okay, sound card juga boleh digunakan dalam OBS Studio. Okay, sound card ni kita boleh gunakan untuk tujuan memberi efek. Kan, contohnya nak clap ke, ketawa ke, kan, buat lawak ke apa, boleh guna sound card. Kan, saya rasa ada juga pensyarah yang ada sound card. Ada tak? Kalau ada boleh tekan satu tak? Siapa yang pensyarah yang ada beli sound card? Ada ni. Kak Aisyah ada. Okay, Lydia ada. Okay, saya pun ada sound card saya. Okay, nampak tak? Okay. Ni masalah green screen lah ni. Nampak? Sound card. Okay. Sound card saya macam handphone lah. Tak kecil. Kecil je. Okay, ada yang device besar kan. Saya macam handphone je. Okay. Macam power bank. So kadang-kadang kan orang ingat tu handphone. Tapi sebenarnya dia sound card. Okay, boleh bawa mana-mana lah. Okay. Keempat, dua monitor. Okay. Untuk OBS Studio ni, saranan saya lah. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan ada satu lagi monitor lah. Macam saya kan. Saya monitor. Okay, saya punya OBS ni kat tengah-tengah ni tuan-tuan. OBS. Bahagian yang tepi ni, yang belah sini, saya punya second monitor lah. Saya rasa macam Cik Johari ada 3 monitor. Apa lagi Cik Ali pun ada monitor lagi, kan. So sedap lah, sedap. 3 monitor lagi sedap, kan. 2 monitor memadai. Okay. Tapi ni pengalaman saya. Pengalaman saya menggunakan OBS Studio ni masa awal-awal sekali. Okay, so tunjuk setting monitor cikgu. Cikgu pula. InsyaAllah boleh. Okay, untuk dual monitor ni, kan, macam pengalaman saya yang awal, saya menggunakan handphone, kan, dan tab. Contohlah, kan. Ni handphone, kan. Ni handphone saya ni. iPhone yang kedua saya ni. Saya guna iPhone ni sebagai saya punya monitor. Kenapa saya perlukan second monitor? Sebab macam ni lah, saya boleh baca komen. Kalau satu je tak boleh ke? Boleh, tak masalah. Studio bukan video. Boleh. Salah video. Boleh. Okay. Saya boleh baca komen. Okay. So sebenarnya saya punya slide semua kat sini tuan. Tuan-tuan, saya punya slide kat belah monitor nombor 2 ni sebenarnya. Okay. Yang tengah ni hanya untuk OBS saja. Okay. Untuk makluman tuan-tuan puan. Okay. Macam mana setup dia nanti saya ajar. Saya tunjuk cara. Sebenarnya dia best kalau kita buat face to face ni. So face to face ni kita boleh belajar banyak lah. Saya takut nanti lepas ni kat jabatan kita ni ramai-ramai minta kat KJ nak second monitor. Okay. And
Mungkin ada bahan-bahan luar kan yang ada kat dalam JTMK tu yang tak nak buang dan sebagainya kan, nak lupus kan. Bolehlah beli monitor tu. Okay, itu kena tanya Cik Andi atau Cik Zul lah kan. Okay, berkaitan tentang monitor kalau ada set-set yang pening banyak monitor, betul kan. Ada satu monitor satu monitor pun dah pening, lagi 2 monitor kan, betul. Tapi macam mana kaedah kita nak minimize lah kan, minimizekan kita punya monitor kita tu lah. Okay, yang keenam, headphone dengan speaker. Headphone dengan speaker ni sangat penting. Okay, ada yang tanya kan, okay, pakai headphone apa, pakai speaker apa. Okay, macam saya pakai earphone ni saya pakai earphone ni. Tapi earphone saya ni memang ada mic, tapi saya tutup mic ni. Saya tak gunakan mic ni. Okay. Kadang-kadang saya menggunakan headphone headphone. Kadang-kadang. Okay. So saya standby lah. Standby 2-3 headphone lah. Takut nanti berlaku kerosakan ke apa kan. Dah pening. Sebab tuan-tuan kena ingat audio is a king. Dalam apa-apa saja perbincangan kita buat dalam Google Meeting sebagainya, audio is king. Tak ada nampak muka tak apa. Tapi kena ada suara. Dan macam saya sekarang ni, output yang saya gunakan adalah melalui mikrofon. Okey, nampak tak mikrofon? Okey, nampak tak? Okey. So ni adalah condenser mic. Okey, condenser mic. So condenser mic ni sangat saya sarankan tuan-tuan puan carilah satu mikrofon karaoke tu. Okey, satu mikrofon karaoke supaya bukan mikrofon tu untuk karaoke no, tapi kita boleh mikrofon tu tujuan untuk kita mengajar lah. Okey, boleh. Tapi kadang-kadang saya tak guna juga, tengoklah, depend. Dia ikut mood lah nak guna mikrofon ni boleh, nak guna pakai headphone boleh, silakan, tak ada masalah. Okey, nombor 7, cables. Okey, ni saya nak bagi tahu tip tuan-tuan berkaitan cables. Okay, bila kita buat streaming ataupun bila kita buat online meeting, okay, contohnya kita punya cam ataupun kita punya mikrofon. Okay, siapa-siapa yang menggunakan cam ataupun mikrofon yang menggunakan USB, okay, ada bezaan antara USB 2.0 dan 3.0. Ni take note okay, ada bezaan antara USB 2.0 dengan 3.0 sebab kedua-dua kabel ni membawa bandwidth yang berbeza. Okay, orang network kalau saya salah tolong betulkan ni berdasarkan ilmu yang saya dapat daripada kawan-kawan saya lah. Okay, 3.0 dia bawa bandwidth 10 kali ganda daripada USB 2.0. Okay, so lepas ni kalau nak beli barang tuan-tuan dan puan, tolong tengok kat spesifikasi barang tu, item tersebut, okay, dia punya terma untuk dia punya USB tu apa, 2.0 ke 3.0. Saya cadangkan cari USB 3.0 sebab 3.0 ni dia bawa bandwidth yang cepat, yang besar. Thank you Kak Aisyah. Kak Aisyah boleh tolong saya Kak Aisyah kalau saya silap, Kak Aisyah boleh tolong. Okay, ya betul, 3.0 laju gila, betul. So pastikan cari tengoklah lepas ni boleh tengoklah. Jojo hebat lagi network, betul, boleh. Sebab benda-benda ni juga berkaitan tentang network okay. So cari USB 3.0. Okay, keempat, one mic stand macam saya telah gunakan tadi Okay, stand mic ni sebenarnya dia ada stand yang macam saya sekarang ni. Ni, nampak ni. Saya ada macam ni. Ataupun kalau tengok kat gambar tu, tengok ada mic stand yang atas meja tu. Okay. Okay. Kau tengok Ni. Ni kalau tengok, kalau tengok, kat mic tu so dia ada dua jenis dua jenis. Satu menggunakan tak nampak atas meja tu, yang atas meja, nampak tak? Ya atas meja. Tak nampak cikgu. Macam atas meja cik kartun tu. Betul Kak Nur, betul. Kak Nur kata atas meja tu. Jangan tengok kamera saya, tengok kat tu. Okey, nampak suara je muka cikgu, betul. Kat slide tu ada gambar yang perempuan tu kan. Dalam slide. Kami nak tengok muka cikgu, la ilaha illallah. Okey, kat atas meja tu. Tengok meja, ingat meja ni meja saya Tak.
Okey, kat slide tu kan, atas meja yang perempuan tengah bercakap tu kan. Tu mic stand kan. Dia ada dua cara, ada dua kaedah. Pakai mic stand tu atau tu. Okey. Tapi saya beritahu tuan-tuan kan, mic yang ada ke atas meja kakak tu kan, harga dia kan dalam 300 hingga 400. 300 hingga 400. Dia punya harga dia kan. Sebab dia wireless satu hal. Dia tak ada kabel kan. Lepas tu dia akan connect pakai Bluetooth lah. Okey. Okey, 9 pop filter. Okey, biasalah nampak siapa yang beli condenser mic, dia akan datang hadir dengan package dia tu dengan pop filter. Dia bentuk bulat. Alah, saya kena tunjuk dalam saya tak guna sebab saya bukan artis kan. So dia bentuk bulat. Okey, biasanya letak kat depan mikrofon tu. Okey, yang pertama tujuan dia adalah buang pop filter kan. Dia reti sejadah betul. Kan dia nak filter suara kita kan, suara kita. Yang pertama, yang kedua, saya notice dia boleh filter kita punya audio kita. Kan, hembusan audio kita. Tu yang biasa kalau kat filter tu penuh lah dengan audio kan. Itu contohlah. Sebenarnya dia nak tapis pop filter lah. Okey, yang ke-10, lighting. Okey, kalau tengok pada gambar kakak tu lagi, okey. Lighting dia kan, ni siapa yang belajar videografi ataupun fotografi, dia akan belajar tentang lighting. Okey, lighting tu studio mantap betul. Okey, kakak ni mantap lah, dia ada 3 lighting. Okey. So dia ada 3 lighting. Okey, lighting ni dia ada peranan dia. Yang pertama adalah key light. Okey, key light ni adalah lighting yang pertama lah. Okay, so lighting mana yang sumber utama yang akan pancarkan pada kita? Tu yang pertama. Okay, okay. Yang kedua adalah side light. Okay, key light. Okay, yang kedua adalah side light. Contohnya dia akan biaskan lighting yang pertama dengan lighting yang kedua lah. Okay, nak bagi yang biasanya lighting kedua ni dia akan bagi shadow dan sebagainya lah. Fill light. Fill light. Fill light. Okay, side light pula fill light. Okay. Hebat ni Kak Yani ni. Okey. Yang ketiga, kita ada background lah, belakang lah. Yang belakang tu. Okey. So biasanya yang belakang tu, lighting yang belakang tu gunanya adalah untuk kita nak filtering, nak pisahkan antara kita punya background dan kita sendiri, kan. So tampak timbul. Okey, saya nampak timbul tak tuan-tuan dalam cam saya? Nampak timbul tak? Tekan satu, timbul sikit. Okey. Tak faham. Okey. Nampak tak saya dalam cam saya, kamera saya ni, kat bawah tu? Okey, yang kat bawah tu, nampak saya timbul tak? Okey. Nak lagi besar kan? Okey, ni. Ni. Okey, saya lagi timbul berbanding saya punya background. Baru nampak. Okey. So, macam mana kaedah dia? Tu kaedahnya adalah lighting lah. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu, saya bocor rahsia. Saya tak pakai apa-apa lighting, tuan-tuan. Saya tak gunakan apa-apa lighting. Okey. Lighting yang saya ini berdasarkan lighting sedia ada. Cahaya yang sedia ada. Okay, macam mana saya kontrol tu nanti kita belajar macam mana nak buat. Dah ada nur. Okay. Dah ada nur Alhamdulillah. Okay, so tu adalah macam mana kita nak manage lighting tu nanti kalau dapat guna cahaya wuduk kaza. Ya. Alhamdulillah. Okay. So okay, macam mana kita buat nanti saya tunjuklah kaedah dia macam mana kita buat. Tapi sebenarnya sumber cahaya saya adalah daripada saya punya monitor. Daripada monitor. Okay, monitor saya buat brightness se-brightness yang mungkin. Terang. Dua-dua. Kan, ni pertama, yang kedua. So, kalau tuan-tuan tengok kan, yang pertama ni macam saya punya main light lah. Yang kedua ni adalah key light. Kan, lepas tu ada saya punya tingkap pintu ni saya buka sikit. Okay. Tapi yang belakang ni tak ada tuan. Ni tak ada. Ni tak ada. Okay. Tu tak ada. Ada penyakit silau. Betul. Ingat cahaya keimanan. Okay. Okay. Tu berkaitan lighting. Okay. Plus. Green screen. Okay. Perlu ke green screen?
Okay, ada saat-saat yang tertentu kita perlukan green screen. Okay, contohlah kita nak buat video ke PDP ke apa kan, kita nak tukar kita punya background ni. Kadang-kadang kalau kita tak pakai green screen, takut nanti kita punya background tak cantik, tak smooth. Okay, tak smooth. Okay, so kita perlukan green screen. Sebab tu kat TCC kita tu, kan, tag kita tu ada green screen. Okay, boleh pakai green screen tu, boleh kan. Lepas ni nak letak kat belakang kat belakang office kita tu kan, kat belakang kita pun nak letak green screen pun boleh. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, Kak Farah kata lampu Kalimantan. Okay, so lampu Kalimantan ni, okay, untuk lighting sila gunakan LED LED lagi jimat. Lampu Kalimantan ni bagus, terang, tapi kalau costing dia sangat tinggi. So better pakai LED lah. LED light. Okay, next. Okay, 12 webcam. So webcam ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, webcam ni kita boleh gunakan webcam yang kita dah beli tu kan, yang kita letakkan depan atas monitor kita tu. Sebab kita punya kat office tu webcam ni tak fungsi kan, so kita terpaksa beli. Okay, webcam ni okay, ada banyak jenis. Okay, ada banyak jenis. So webcam yang saya suggest nanti saya akan bagi dalam grup okay, kita boleh gunakan AverMedia ataupun Logitech. Ni cadangan saya AverMedia ataupun Logitech yang harganya RM200 ke atas. Okay, itu kenapa? Sebab kualiti. Ni saya cerita pasal kualiti. Saya cerita pasal kualiti. Bukan cerita apa. Pakai cam biasa boleh. Saya pakai cam biasa ni, teman-teman. Saya tak beli lagi pun AverMedia dengan Logitech tu. Okay, ni saya pinjam Cik Anding ni. Tapi saya kagak sebab Cik Anding punya webcam problem, tak boleh connect kat dia punya PC. Saya pinjam try kat rumah kan. Boleh pula. So saya gantikan nanti ke Cik Anding dengan cam yang baru. Okay Cik Anding giveaway. Okay, yang 12. Okay, smartphone dan tablet. Okay, smartphone dan tablet kita boleh gunakan untuk webcam kita. Boleh. Siapa yang tak ada kamera, kita boleh jadikan kita punya handphone ni sebagai webcam. Boleh. Okay, kemudian kita ada wireless camera pun boleh juga. Kan? Kita boleh gunakan professional quality camera. Contohnya macam MCP kan, yang kita tengok pasal combo kan, kamera besar-besar tu kita boleh gunakan. Dan kita boleh gunakan IP camera. IP camera ni macam CCTV kan. Boleh kita gunakan. Tu kamera tu banyak. Okay. So setakat ini ada nak tanyaan tentang home studio setup ni? Boleh open? Open session nak tanya? Nak janji tips ke boleh? Tak ada masalah. Minum dulu Ada yang nak tanya ke? Background biru boleh juga kan? Boleh. Kat ni boleh. Yang penting kita jangan biru. Okay. Yang penting kita jangan biru. Okay. Jangan pakai warna biru. Anggaran kos semua. Anggaran kos semua. Nanti saya buat kira lah alamak. Cik Aziz ni lain macam Okay. Boleh. Nanti saya buat kira, saya hantar dalam grup. Tapi boleh sendiri DSR boleh. DSR tengok type DSR. Okay, DSR kan perasan tak? Kita punya kamera DSR tu sebenarnya pakai bateri. So bateri ni takut nanti bila kita cakap-cakap tiba-tiba bateri habis. Tu lecehnya pakai DSR. Orderkan sekali lagi senang. Dapat harga borong. Boleh. Kalau minat nanti boleh ni suruh Cik Aziz kumpul. Beli beramai-ramai. Boleh. Pakai brand sama. Nanti sampai barang sebut beli stiker, tampal stiker JTMK. Okay, on. Boleh. Okay, ada lagi pertanyaan? Ada yang masalah tak berkaitan tentang studio ni? Okay, kalau kita boleh teruskan, tekan nombor 1 Okay. Ni contoh Okay, contoh. Okay, kalau tuan-tuan tengok contoh ni adalah daripada sumber Razer. Okay, Razer ni dia pengeluar barang-barang gaming barang-barang gaming. Perasan kalau pergi 7-Eleven ada je top up Razer ni. So Razer ni sebenarnya dia jual top up juga untuk budak-budak gaming. Dia juga jual barang-barang. Okay, barang-barang. Okay, saya bukan nak cerita pasal gaming tapi saya nak cerita pasal setup yang kita boleh buat dalam kita punya live streaming. Okay, kita ada 2 PC. Okay, tapi tak sebenarnya kita pakai 2 PC. Macam saya pakai 1 PC tapi monitor ada extension monitor je lah. Okay, so ni adalah kita punya, yang pertama ni adalah kita punya
kita punya PC lah. Ni kita punya monitor. So OBS kita kat sini lah. Okay, OBS kita kat sini. Okay, nampak kan? Ada lighting kan? Okay, ring light ni kita boleh guna. Okay, biasaan ring light ni kita gunakan masa kita menggunakan handphone, betul tak? Siapa yang rajin buat live guna IG ke kan, pakai handphone ke, kita boleh gunakan ring light ni. Tapi ring light yang saya sarankan, kalau boleh cari diameter yang besar. Jangan cari kecil. Cari besar. Supaya dapat sebaran cahaya lagi besar lah. Berbanding kita gunakan ring light yang kecil. Boleh? Ada yang guna ada kamera yang datang sekali dengan ring light. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Jimat. Cuma kena cari diameter ring light tu kena besar. Jangan kecil. Kecil tu untuk size handphone. Okay. So cari ring light yang mungkin 2/3 daripada kita punya size PC kita kita punya monitor ke. Tu cadangan saya. Cadangan saya. Okay. Nampak tak kita ada dual monitor. Okay. Sebelah ni. Okay. Ni kita akan connect dengan kita punya kita punya PC ni lah. Okay. Yang ni. Okay, tujuan yang ni adalah kita nak monitor kita punya, contoh saya guna untuk slide kan, saya control saya punya Menti, saya control saya punya Google Meet. Okay, semuanya kat sini. Okay, yang ni saya tak kacau ni, saya ni semua OBS je. Okay, so apa-apa perubahan saya guna perubahan kat sini lah. Dan dibantu dengan second monitor. Sebab tu saya kata kalau ada second monitor lagi bagus. Tapi kalau tak ada tak apa. Kita boleh buat dual. Kita boleh buat dual screen dan satu monitor. Boleh, tak ada masalah. Cuma kecil je lah. Takut tuan-tuan tak puas je lah. Okay. Ni mikrofon yang saya kata tadi. Boleh letak macam tu je. Macam tu je. Boleh letak, tak ada masalah. Okay. Yang bahagian tengah ni lah saya kata ni tuan-tuan. Tu nama capture card. Capture card ni macam decoder Astro lah. Nampak decoder Astro kan? Decoder Astro tu bersambung kita punya HDMI, kita punya audio sebagainya. So, ni adalah capture card. So, capture card ni besar. Biasa orang-orang broadcasting, orang-orang bisnes MCP boleh gunakan ni. Boleh gunakan ni. So, kita tak payahlah pakai capture card ni. Tapi kalau in case kita ada banyak sumber lah. Macam kita ada webcam ke, kita ada kamera besar, kamera yang profesional ke, quality ke, boleh, tak masalah. Ada duit boleh. Dan saya bagi tahu lah tuan-tuan untuk berkaitan tentang capture card ni sangat mahal tuan-tuan. Harga yang paling murah saya tengok ada 400-500. Ada beribu pada. Kenapa bezanya? Sebab output yang dikeluarkan. Ada yang sekarang boleh keluar 4K. Apa yang keluarkan dia boleh keluar 4K. Lepas tu kalau belajar sedikit berkaitan multimedia, dia ada frame per second, FPS. FPS. Macam saya gunakan sekarang ni, FPS saya 30. So 30 tu macam seolah-olah tuan-tuan tengok gambar tu. Dulu kita belajar multimedia kan. Gambar. Turunkan. So berapa smooth yang turun tu adalah kita punya FPS lah. Contohlah lebih kurang. Tapi kalau gaming ni, dia suka FPS besar. 60 FPS, 120 FPS supaya lagi smooth pergerakan tu. Sebab tu digunakan capture card. Kita ada headset. Kita ada kita punya monitor, keyboard dan kita punya mouse. Okay. Next. Berbalik berkaitan tentang aplikasi live streaming ataupun aplikasi perstreaman langsung. Kita ada macam-macam dalam pasaran. Kita ada BeLive, kita ada Zoom, Restream, StreamYard, Aircam, OBS. Dan kita ada lagi satu Streamlabs dan Prism Live Video. So dalam banyak-banyak ni saya beritahu tuan-tuan dalam banyak-banyak present yang ada kat sini yang atas tu 5 yang kat atas tu semua berbayar. Semua bayar servisnya. Kita tak boleh customize. Kita tak boleh ubah itu ini. Semuanya tertakluk pada apa yang ada pada kita punya platform. Tapi kalau OBS ni kita boleh ubah-ubah. Kita boleh ubah. Contohnya saya nak ubah macam ni boleh layout saya. Tengok saya nak ubah layout saya macam ni pun boleh. Contoh saya nak ubah layout saya macam ni pun boleh. Saya nak ubah layout saya macam ni pun boleh. Semuanya menggunakan OBS. Sebab tu saya kata OBS ni ada kalanya memudahkan dan ada kalanya dia merumitkan. Nanti dah guna OBS tahulah kat mana yang part rumit ni. Betul tak Kak Syah? Next. OBS Studio. Kita dah nak start
berkaitan tentang OBS Studio. Okay, so nanti pukul 10.30 kita rehat sekejap Kita rehat sekejap. Lepas tu kita akan mulakan sesi OBS Studio ni pada pukul 11. Okay, pukul 11 pagi lah kan. Okay, so kita bagi ruang dulu lah untuk tuan-tuan dapat gambaran tu. Bukan OBS Studio. Mungkin ada kawan-kawan kita tengah download lagi file yang saya bagi tu. Assalamualaikum Tuan Haji. Salam. Tuan Haji ada nak bagi kata-kata luar ke? Saya bagi ni. Bau Ustaz Boleh, tak apa, bau separuh je Tuan Haji. Okay. Kalau Tuan Haji Okay, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Azhar selaku kita penceramah, tim e-learning dan semua pensyarah yang dapat hadir lah pada pagi ini. Untuk makluman, untuk khusus ni memang perancangan daripada e-learning, dan untuk makluman semua juga kita masukkan e-learning ni, e-learning, pembangunan bahan digital ni dalam e-learning adalah kita punya CQI, okey, di mana kita mention dalam CQI untuk penambahbaikan proses pengajaran lah. Jadi untuk bengkel ni sangat bermakna lah, okey, sangat bermakna di mana kita boleh touch up, okey, kaedah pengajaran untuk atas talian lah. Seperti yang kita maklum, berkemungkinan kita punya atas pengajaran dan pembelajaran atas talian ni mungkin berpanjangan lah. Kita tak dapat jangka COVID ni akan selesai dalam masa yang terdekat. Jadi saya ambil lagi sekali, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Azhar dan tim semua. Dan kita cubalah, okey, kita cuba bangunkan kita punya material dia, material ni dengan lebih baik lagi lah, okey. So saya harapkan kursus ini memberi manfaat yang berguna untuk kita semualah. Mungkin ada Encik Azhar boleh tunjukkan kaedah yang mudah lah, kaedah yang mudah yang boleh kita bangunkan dalam masa yang singkat lah. So kita akan bermula pada kita sesi 1 2021-2022 akan bermula pada bulan 9. Okey, itu saja daripada saya. Lagi sekali saya ucapkan ribuan terima kasih, okey, kepada Encik Azhar dan tim e-learning semualah. Okey, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okey, kita sambung berkaitan tentang OBS Studio. Okey, so kejap. Okey, kenapa OBS Studio? Tuan-tuan, kenapa OBS Studio? Okey, OBS Studio ni the most powerful screen capture tool money cannot buy. Okey, so OBS Studio ni dia free, tuan-tuan. Okey, dia free, open source. Okey, saya memang suka mencari software-software yang free lah kan. So sebab saya pernah gunakan StreamYard, saya pernah gunakan Restream, saya pernah gunakan BeLive. So saya kata benda tak bagus, cuma saya rasa tak puas sebab saya tak boleh nak customize kan. Saya tak boleh nak buang logo kan. Biasanya kalau software-software yang dia bagi free trial tu kan, logonya ada, watermarknya ada, so tak minat. So saya tak minat lah. Sebab orang akan tahu apa yang aku gunakan kan. So sebab tu saya belajar OBS Studio ni pada tahun 2019. Okay, untuk makluman tuan-tuan, saya belajar OBS Studio ni tahun 2019. Tapi saya berani menggunakan OBS Studio ni pada sesi hujung sesi Jun 2020. Hujung-hujung tu saya baru berani gunakan OBS Studio. Tapi bukan sepenuhnya. Kadang-kadang saya gunakan GC. Saya gunakan GC. Saya gunakan GC. So tapi untuk Disember 2020 ni baru saya gunakan sepenuhnya OBS Studio. So
Apa yang technical error berkaitan OBS Studio tu, insyaAllah lah saya cuba bantu tuan-tuan dan puan. Okay, kalau ada masalah boleh lah refer pada saya, tak ada masalah. Mungkin Kak Aisyah pun, Sanjay pun dah gunakan pun boleh. Kita boleh kongsi. Mungkin Cik Aziz pun ada explore sikit pun tentang OBS Studio pun boleh bantu-bantu. Okay, so benda ni bayar. Okay, untuk maklumat tuan, sejarahnya OBS Studio ni 2012 dah ada dah. Okay, daripada Jim Bailey. Jim Bailey ni dia developer untuk OBS Studio tahun 2012. 2012. Tapi manfaat penggunaan OBS Studio ni kita baru start pada tahun 2019 saya tengok. Itu pun sebab kebanjiran pemain-pemain game di atas talian Facebook. So tu bila ada benda macam tu barulah orang terpanggil untuk menggunakan OBS Studio. Kadang-kadang bukan OBS Studio, kadang-kadang dia gunakan platform Streamlabs. Apa-apa pun OBS Studio ni bermula pada OBS Studio ni lah present OBS ni, Open Broadcaster Software ni bermula sebenarnya pada OBS Studio. Idea tu telah diciplak oleh Streamlabs, diciplak oleh Prism Live Video dan juga diciplak oleh vMix. Ni dia punya saingan ni tuan-tuan. Ada 3 lagi saingan dia. Dan 3-3 ni pun saya belajar. Dia punya penggunaan dia. Tapi saya pilih OBS Studio ni sebab dia ringan. Berbanding yang lain-lain. Tapi kalau nak belajar yang lain pun boleh. Cuma OBS Studio ni dia agak technical sikit sebab perlu ada buat manual setup. So tapi saya jamin kalau tuan-tuan dah pandai OBS Studio, tuan-tuan boleh operate yang lain. InsyaAllah. Sebab dah biasa kan. Sebab saya kata tadi diorang semua ciplak pada OBS Studio punya idea Jim Bailey tu, diorang ambil, diorang gunakan pada diorang punya application. So next. Benda ni saya kata dia adalah free and open source software yang kita boleh ambil daripada obsproject.com. Download je. Ada yang tanya, macam mana diorang dapat sumber Jim Bailey dapat sumber OBS Studio. Buka pada file OBS tu, website OBS Project tu, bahagian contribution. Kalau tuan-tuan tengok, contribution sangat besar Facebook pun masuk, YouTube pun masuk, Logitech pun masuk, Nvidia pun masuk. Itu adalah penyumbang premium bagi projek OBS Studio. Sebab dia tahu ramai yang gunakan OBS Studio dan dia akan jahanam kalau in case kalau Jim Bailey tak buat lagi OBS Studio ni. So kat mana orang nak restream? Kat mana orang nak gunakan aplikasi stream? So diorang gunakan OBS Studio. So sebab tu company-company besar macam Facebook, macam YouTube, Logitech, lagi Nvidia masuk jadi contribution bagi projek OBS Studio. So tak tahu nilai dia berapa tapi diorang duduk kat bahagian premium. Ada juga yang kecil-kecil ada. Tapi diorang ni adalah supporter premium. So dia nampak kepentingan OBS. Lepas tu OBS Studio tu masih lagi free. Masih free sampai sekarang. Dah dekat 10 tahun masih lagi free. Kak Aisyah kita baca komen sekejap salam maaf lambat. Kak Ira. Salam maaf lambat masuk. Ingatkan kami tak apa boleh. Baru nak start Kak Ira. 2 recorder juga dapat live streaming. Tak best. Ya betul. 2 recorder pun boleh juga. Camtasia pun boleh saya rasa. Boleh. Tapi tak best lah sebab kita punya interface tu kita tak boleh nak ubah sesuai. Next. Ni adalah pro and cons. So dia punya kelebihan ni kita tengok powerful game recording and streaming suite. So dia sangat hebat lah. So kita boleh record. Kita boleh record. So the purpose, saya rasa purpose untuk e-learning team ni JTMK ni adalah bagaimana kita nak memudayakan cara kaedah untuk merakam kita punya bahan PDP. Live streaming adalah bonus. Live streaming adalah bonus. Tapi macam mana kita nak merakam video PDP kita dengan lebih baik. Sebab saya tengok pada yang lepas, ni Cik Alin mungkin kita boleh kongsi yang lepas. Ramai pensyarah-pensyarah kita yang join kursus yang tak salah saya editing Adobe Premiere Pro betul So ramai yang belajar tapi masalahnya datang hadir
dia tak buat, lepas tu dia kata susah dan tak ada software. Okay, sebab software Adobe Premiere Pro tu dia berbayar, kena license, lepas tu dah lah sangat berat. So bila kita nak render, cukup lah render. Saya rasa tanya Cik Aziz. Okay, nak render tu memang satu hal lah. Baru-baru ni saya rasa Cik Aziz buat video yang bengkel projek tu, dia render file satu file tu berjam-jam. Berjam-jam. So bila saya bincang dengan Cik Aziz, saya bincang kan, okay, apa kaedah yang kita boleh gunakan. So saya panggil lah, kata, kenapa kita tak gunakan OBS Studio kan? OBS Studio ni kita boleh rakam, kita boleh buat screen capture. Okay, so lepas ni saya bukan nak paksa nak cakap OBS Studio ni bagus, tapi kalau tuan-tuan nak buat video PDP untuk rekod sebagai lepas ni, saya galakkan tuan-tuan gunakan OBS Studio. Mudah. Tanya Kak Aisyah lah kan, kalau dah tahu guna OBS Studio ni, dia sangat mudah. Senang gila. Render boleh pesan. Betul Kak punya ni. Render boleh pesan. Dan saya notice kan, ada beberapa pelajar mobile apps yang saya buat penilaian kan, berkaitan tentang kumpulan kan, untuk video presentation. Okay, diorang gunakan OBS Studio. Pelajar kita pun dah gunakan. Bila saya tengok, rupanya background dia main game. Okay, dia main game. Dia main game. So bila dia main game, of course lah dia kenal tentang OBS. Okay, so poin kedua adalah flexible dan customize. So kita boleh ubah sana sini lah. Saya boleh ubah kan. Okay, sekarang ni tengok ni tengah live kan. Tengah live kan. So saya boleh tukar cam saya kat sini. Okay. Tengah live ni tengah live. Okay. Saya boleh ubah saya punya cam kat tengah-tengah ni. So OBS ni kita boleh buat real time. Tidak masalah. Okay, so kalau ada apa-apa masalah, kita boleh buat the back door belakang OBS. So macam mana kaedahnya, nanti saya tunjuk macam mana. Okay, next, low impact of frame rate for budget system. Yes, kita boleh set up, kita boleh setting Okay, OBS ni dia ada setup untuk dia punya streaming dan recording dia. So benda tu berkaitan tentang setting, application setting. Nanti saya tunjuk macam mana. Cuma ada satu masalah je berkaitan OBS Studio, sebab dia higher learning curve dan ada game capture tools. Okay, benda ni memang kena belajar. Siapa yang first time buka OBS, okay, buka OBS, run ke OBS, dia akan tengok apa yang aku nak mulakan ni. Okay, setup macam ni kan. Dah lah warna hitam. Kan? Tak tahu nak mula macam mana. Ada seed, ada source, ada audio mixer, ada scene transition. Lepas tu ada preview. Apa yang nak mula? Kan? Sebab benda ni dia kena tahu lah, kena belajar. That's why saya sarankan pada Cik Aziz kita buat bengkel kan. Kalau kita boleh buat face to face lagi bagus, tapi tak apa. Kan? Bagus juga buat online. So biar secara nampak kaedah ni macam mana, pelaksanaan dia macam mana. Okay, next. Okay, ni adalah features dalam OBS Studio yang kita buat. Yang pertama adalah intuitive audio mixer, yang mana kita ada audio mixer kan. Audio mixer tu kita ada wave ada audio wave. Okay, siapa yang belajar multimedia dia tahulah ada audio wave. Audio wave tu gerakan antara signal audio kita lah. Okay, so kita boleh adjust kita punya audio mixer kan, nak tinggi, nak rendah kan, nak letak filter, nak bagi sedap nak buang noise. So semua tu kita boleh buat. Kita boleh buat. Tapi kalau kita pergi kat Zoom ke Google Meet ke, cuba pergi Google Meet kan. Google Meet pergi kat setting titik 3 tu tekan, ada tak nak adjust mic selain kita set up mic? Ada tak? Ada. Ada tak masalah? Ada tak? Pergi titik 3 tu kat kita punya Google Meet kan. Bahagian setting, bahagian mic, bahagian audio, boleh enhance ke kita punya audio. Saya rasa boleh pilih audio saja kan. Betul tak? Setuju tak? Cuba tekan 1. Windows 10 lepas install kena setting bahagian grafik rasanya. Kalau tak sampai ke semua sudah blank. Ya betul. 1. Itu yang tak best tu. Kak Zaza kata nombor 1. Okay. So kita tak boleh enhance audio kita. So kita bergantung harap pada kita punya audio. Mic kita tu kalau sensitivity macam tu lah. So jangan sebenarnya bunyi bising yang hadir daripada kita punya Google Meet tu, contoh kan, sebenarnya hadir daripada kita punya device kan. Pada device tu kita tak boleh nak set up. Tapi kalau kita guna OBS, okay, saya punya audio ni clear tak? Ada noise tak? 1. Kalau tak ada noise tekan 1. Okay, clear kan?
Ada bunyi mesin tak ada? Ada background muzik? Ada background muzik tak? Belakang dengar tak ada Ada bunyi kipas tak? Okay. Ada bunyi aircon tak? Okay. Untuk malam tuan-tuan kan, depan saya ni ada USB. Saya tunjuk lah sekejap tak boleh. Okay. Depan saya ada USB fan. Lepas tu saya ada aircon belakang ni kan. So benda tu tak masuk pun. Masuk sikit je lah. Tapi tak mempengaruhi kita punya audio. Macam mana kita buat? Melalui kita punya setup dalam kita punya audio mixer. Okay. Next. Multiple video source filter. Yes. Kita boleh buat filter pada kita punya source. Okay. Contohnya macam ni lah. Saya ada saya punya slide dan saya ada cam. Kalau tengok slide saya ni, saya boleh ubah setup dia. Okay. Saya boleh setup saya punya ni. Saya nak buat macam ni boleh. Okay. Okay. So benda-benda ni lah kita boleh buat. Kita boleh buat. Okay, berubah. Kita nak buat macam ni ke kan? Itu pulang pada tuan-tuan kan, nak buat macam mana kan? Dalam Google Meet ataupun Webex ataupun tak boleh saja kan? So itulah kaedah yang ada dalam OBS Studio. Lepas tu kita ada powerful configuration option. Kita boleh set up sendiri. Kita ada streamline setting panel. Okay, ada streamline untuk tujuan streaming. Kita ada kita punya control. Kita ada theme. Okay, multiple theme. Okay, saya nak cerita kan pasal OBS ni kan. Okay, dikata situ ada multiple theme. Sebenarnya multiple theme tu adalah integrated daripada platform lain. Okay, so tapi nanti saya ajar tuan-tuan macam mana kita nak buat. Okay, kita punya setup layout kita akan menggunakan Canva. Menggunakan Canva je. Okay, kita masing-masing ada account Canva kan. Okay, so kita develop lah kita punya overlay kita. Kita punya setup kita gunakan kita punya Canva. Orang tak tanya pun, macam mana kau buat kau guna pakai Photoshop ataupun kau gunakan AI ataupun kau gunakan After Effects tak? Orang tak tanya pun. Tapi sebenarnya rasanya kita guna Canva. Okay, kita guna Canva. Canva pun sekarang dah power. Canva ada video, ada animation. So tuan-tuan boleh gunakan Canva tu. Dan saya sarankan siapa yang kita memang ada account.edu.my kan. Saya dah bagi tahu dalam grup itu. Okay, subscribe Canva Education tu. Sebab feature-feature free kan, feature bayar yang ada dalam Canva tu kita boleh dapat. Even kita boleh remove background pun dalam kita punya Canva. So tak perlulah nak masuk aplikasi lain kan. Lepas ni mungkin dah tak gunakan Photoshop kan, semuanya kat Canva. Mungkin lepas ni guna PowerPoint, kita beralih pada Canva. Macam saya sekarang ni saya gunakan Canva. Saya punya slide ni saya gunakan Canva. So itu kaedah yang kita boleh ubah. Contohlah lepas tu real time audio, video capturing is missing. Okay, itulah kaedahnya. Okay. Okay, siapa yang boleh gunakan OBS Studio ni? Okay, 4 benda ni lah. 4 orang, 4 person ni. Okay, tapi saya nak fokuskan yang pertama tu lah. Yang pertama dengan yang 3. Itu kegunaan kita. Canva best. Yes, Canva best. Okay. So, yang ni yang saya nak fokus pada hari ni. Yang pertama adalah creating professional look video for YouTube and Vimeo. Tapi kita akan gunakan platform YouTube saja. Okay, lepas ni ada practical task. Practical task pula. Okay, saya tak pasti Cik Aziz. Ada giveaway Cik Aziz? Tanya dulu. Ada. Cik Aziz umumkan dulu lah giveaway apa? Aduh. Bagi semangat sikit kat orang. Kita ada 2 aktiviti kan? 2 aktiviti betul. 1 kuis dan 1 practical task Okay. Practical task ke projek? Ke final project? Simple project. Okay. Okay, dengar kita akan ada dua-dua tu ada hadiah lah. Satu untuk kuis kita akan bagi headphone. Dan yang kedua tu mahal sikit lah. Jangan tahu, diam je. Diam je. Okay Ada. Okay, so untuk nak lihat keberkesanan kita punya kursus hari ni, so e-learning berbesar hati lah nak bagi hadiah lah kepada tuan-tuan dan puan. Kursi gaming tak tahulah Cik Aziz nak bagi apa. Okay, ingat ada dua kontes yang kita akan buat. Yang pertama adalah quiz. Okay, yang quiz. Okay, siapa cepat dia dapat dan pastikan jawapan tu tepat. Okay, yang kedua kita akan buat base overlay. Okay, base overlay ni adalah macam mana kita nak set up layout kita dalam kita punya OBS. Dua lah. Okay, 2 hadiah. Okay, so pastikan orang yang
Okay, left. Okay, pastikan orang yang bukan orang sama lah Cik Alin bagi fair square lah. Okay. Nanti team learning akan decide bukan saya decide Saya decide untuk bagian quiz je. Bagian best overlay tu mungkin team learning lah. Dia ada team je, dia akan tengok lah. Kalau saya pilih ni kan bias pula kan. Okay. So biar team learning yang teruskan. Tak boleh grouping ke? Okay, Cik Aziz macam mana Cik Aziz? Grouping tak boleh share kan? Terpulang kepada penceramah. Tak boleh kot. Individu lah. Individu, okay. Okay, so task tu bukan hari ni tuan-tuan jangan risau. Task tu kita submit besok petang. Bukan hari ni besok petang. Nanti saya beritahu apa task dia. Nanti saya beritahu apa task dia. Okay, sabar. Kita belajar dulu. Oh, semangat dah Zaza. Kejap lagi kita buat tu Zaza tu. Okay, next. Okay, ni quick start dalam OBS. Kalau buka OBS, dia akan minta run the auto configuration wizard. Step pertama. Dia akan bila siapa yang baru install, dia akan pop up terus run the auto configuration wizard. Okay, tujuan run the auto configuration wizard ni ada tujuannya adalah untuk bagi tahu adalah kita ni adalah pengguna untuk recording ke ataupun kita nak tujuan untuk streaming. Recording ke streaming. So kita boleh pilih. Kalau setup untuk recording nanti OBS tu akan scan. Dia akan scan apa tuan? Dia akan scan kita punya keupayaan PC kita dan kita punya internet sekali. Dia akan scan. Hebat dia punya scanning features dalam OBS tu. Dia akan bagi tahu siap-siap apakah layout resolution untuk tuan-puan punya PC yang sesuai, apakah bitrate yang sesuai, apa frame rate yang sesuai. Dia akan bagi tahu siap-siap. So try run auto configuration wizard tu jangan dah skip. Tak apa skip tak apa. Kalau nak skip tak apa, tak nak skip pun boleh, tak ada salah. Okay, nanti saya tunjuk, nanti kita boleh run balik kita punya configuration wizard kita. Kedua, macam saya kata tadi, audio device ni audio is the king. Orang kata content is the king kan, betul tak? Kandungan dalam kita punya PDP tu ada penting. No, betul, saya setuju. Tapi dalam OBS ni ataupun dalam online meeting ni, saya rasa audio is the king. Tak ada audio, tak boleh cakap. Macam saya, contoh saya tutup. Okay, saya tutup. Kita punya audio. Boleh tutup, tak masalah. Okay, so audio tu sangat penting. Macam mana kita nak buang kita punya filter ke sebagainya, kita nak buang kita punya noise. Dalam audio paling penting buang noise tu. Dan buang echo. Sekejap. Saya try echo. Dengar echo tak? Test 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak gemar? Okay. Pernah dengar tak Ustaz-Ustaz? Ustaz-Ustaz dia buat alunan suara baca Quran dan azan contohnya. So dia bukan duduk dalam studio tapi dia gunakan features echo. Test 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Test 1 2 3. Dengar tak echo tu? Ustaz pun pandai tau. Echo tu hadir macam dalam studio tapi sebenarnya dia buat echo tu untuk sedapkan dia punya suara lah kan. Berjanji sikit cikgu. Alamak. Tahulah kita orang Johor kan. Okay. Nombor 3. Okay, add your source for video. Okay. So kita boleh addkan kita punya video webcam. Okay, video ni webcam kan. Kita punya media source sebagainya kan. Kita boleh letakkan dalam tu. Okay, yang keempat. Okay. Sebelum kita nak buat kita punya streaming ataupun kita punya recording, kita kena test dulu. Kita kena test tu adakah semua apa yang kita nak apply tu berfungsi. Kadang-kadang kita punya audio tak fungsi, kadang cam kita rosak sebagainya. So jadi hal lah pula. So kita kena test. Kena test. Last kali. Dah test kan. Macam saya kan. Saya hari ni saya test pukul 7.30 saya dah open lah. Saya punya OBS ni dah open 7.30. Lepas tu
Google Meet ni saya dah start pukul 8. Sebab saya boleh tengok saya boleh monitor kan. Saya rasa OBS dalam Google Meet sekarang dah boleh tengok statistik kita punya bandwidth. So dari bandwidth tu kita boleh tahulah kita punya pergerakan wave untuk kita punya internet tu baik ke tak kan. Okay. Dan amalan yang biasa saya buat, saya kena buat speed test. Speed test. Okay. Buka kat browser tu, type speed test, test. Okay. Dia akan keluar download dengan upload. Untuk kita nak buat pengajaran online, kita kena tengok bahagian upload. Bahagian upload. Adakah upload kita tu dia punya bacaan dia cantik ke tak? Okay. Setakat yang saya pernah guna untuk PDPR ni kan, saya pakai 1 Mbps pun cukup. 1 Mbps. Dengar tau. 1 Mbps. Saya pakai Unify Air sebab kawasan saya tak ada Unify Fiber. Saya pakai Unify Air. Unify Air saya subscribe 100 Mbps. Tapi setakat saya pernah guna paling tinggi dapat 20-30 Mbps. Paling frekuensi bawah daripada 5. Okay. So tu yang selalu. So kalau saya tengok bahagian download tu, bila kita buat speed test, download tu 1 Mbps, tu dah cukup tapi kena selalulah monitor kita punya speed test kita punya internet. Okay, next, enjoy your stream and record. Next. Okay, so this one adalah kita punya output. Okay, yang ni nanti saya saya rasa saya dah share dalam Google Drive tu. Dalam tu ada nota tau. Okay, nota tu kalau tuan-tuan nak rujuk pun boleh. Okay, dalam tu kita ada OBS Broadcast Architecture. Okay, yang ni tuan-tuan kena tengok tau bahagian OBS Broadcast Architecture. Okay, kita kena pasti kita punya input, kita punya organize kita punya OBS dan kita punya output. Okay, so input ni tuan-tuan tahulah kan, kamera, audio, webcam, apa lagi kan, kita punya display capture, video capture tu nanti saya tunjuk kan. Kita punya tu semua kena tahulah input dia kan, input dia. Yang ni OBS kan, saya cakap tadi OBS tu dia ada, kalau bagus ada 2 monitor lah kan. Kalau bagus ada 2 monitor. Kemudian bawah ni ada Stream Deck Control kan. Stream Deck Control ni macam button tau. Tekan 1 2 1 2 3 4 5 6 7 kan. Tu button. Kan? So button tu perlu beli ke tak perlu? Sebab kita ada features dalam PC, dalam mobile yang kita boleh pakai application tu kan. Dia akan connect dengan OBS, tekan je kan. Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5. Tu adalah switcher. Switcher. So yang ni yang bawah ni tak payah tuan-tuan. Tak payah beli, jangan beli, mahal. So ni yang akan kita set up lah untuk kita punya OBS kan. Ni. Okay, output. Okay, output ni. Okay, kat mana signal OBS ni yang kita nak hantar kan? Kat mana output kita? So kita ada 3 ada 3. Ada 3. Okay, output platform yang kita boleh gunakan. Yang pertama adalah single stream. Single stream ni yang mana yang kita boleh gunakan ke dalam Facebook ataupun YouTube. Facebook atau YouTube, single stream. Maksudnya kita nak live ke dalam mana? Ke YouTube ke Facebook live ke, ikutlah pulang pada tuan-tuan. Okay, yang tengah ni multi stream. Multi stream maksudnya apa? Contoh saya live kat dalam Google Meet ni, lepas tu saya nak hantar kepada YouTube. Boleh, tak ada masalah. Saya nak hantar pada Facebook pun boleh. 3 platform saya nak hantar. So saya gunakan platform namanya restream.io. Okay, restream.io. Okay, tu. Yang ketiga yang kita tengah gunakan sekarang, iaitu video conference. Okay, tu team Zoom Webex. Okay, cuma saya nak beritahu tentang video conference ni kan. Dia ada penyakit dia kan. Penyakit dia apa? Pada audio setting. Background tak dengar kan. Okay, so isunya adalah background music tak dengar. Sebab apa? Sebab setiap video conference ni dia ada security kepada dia punya audio. Audio dia baca satu signal dia. Kalau mic. Kalau kita punya background music saja. Tu kena tahu tuan-tuan. Dan dia ada plugin. Dia kena tambah dengan plugin. Okay, yang tu nanti saya ajar kemudian. Berkaitan macam mana kita nak set up kita punya tu. Kita punya Google Meet, Zoom ataupun Webex kita biar suara keluar. Macam Jamie Hassan. Macam je lah Cik Esri ni. Okay. Tu berkaitan tentang OBS. Berkaitan tentang output. So ingat output ada 3 platform. Okay, ada 3 platform. Okay.
So, sikit lagi. Okay, kalau buka OBS, kita akan dapat interface kita. Okay, kalau tengoklah gambar ni, gambar yang saya sediakan ni. Okay, gambar ni sebenarnya kalau tengok kiri dan kanan ni, ada bulatan-bulatan ni. Okay, bulatan ni sebenarnya adalah kita punya integration software tau. Okay, yang bestnya sebab OBS ni boleh integrate dengan pelbagai platform. So, platform ni contohnya kan, kalau nak baca komen, saya tak baca komen kat dalam Facebook. Saya baca komen dalam OBS je. Saya tak tahu apa yang berlaku kat OBS, dalam Facebook saya. Semuanya dipaparkan dalam sini. Ataupun YouTube. Komen ni semua keluar sini. Semua naik kat sini. Kat mana naik? Ke dalam OBS lah. Baca kat OBS je. OBS je. Dan saya akan nampak aktiviti. Orang like ke, orang share ke, apa, subscribe ke, semua nampak kat sini. Okay. Ni guna platform. Integration platform. Saya rasa OBS tak datang benda tu. Benda tu kena install. Okay. So, nanti saya tunjuklah macam mana kaedah dia, macam mana kita nak buat. Okay. Okay. So dalam OBS tu kita ada interface and working area, kita ada screen preview. Screen preview ni bahagian tengah ni. Ni. Okay, screen preview bahagian tengah ni. Okay, apa-apa saja yang kita paparkan semua kat sini. Sekarang ni apa yang saya tunjukkan dalam Google Meet semuanya berada di bahagian screen preview. Okay. Kat bawah ni ada scenes. Okay, scene ni adalah babak. Babak 1, babak 2, babak 3, babak 4. Okay, contohnya saya ubah-ubah. Yang apa yang saya ubah-ubah tu adalah perubahan antara satu babak tu adalah cutscene lah. Cutscene. Lepas tu kita ada source. Source ni sumber. Tengok sumber tu dah tunjuk gambar lah. Gambar dia. Lepas tu ada gambar display. Ada gambar browser. Ada gambar cam. Ada audio kan. Ni bahagian ni lah. Okay, kita punya audio mixer kat bahagian tengah ni. Okay, apa saja tentang audio kat bahagian tengah ni lah. Audio mixer. Lepas tu kat bahagian tepi ni ada transition. Ada transition. Ada transition. Ni transition. Okay, transition ni macam dalam slideshow lah kan. Kita boleh kiri kanan atau bawah apa semua kan. Ni kat sini lah. Lepas tu kita ada stream, record and control. Okay. Okay. Boleh tengok OBS tak? Tengok sama tak paparannya? Kalau sama tekan 1 Kalau sama paparannya tekan 1. Okay, ramai yang dapat sama paparan. Ada yang lain tak? Ada yang dapat tak sama tak? Macam paparan yang saya tunjuk ni. Semua sama kan? Saya rasa semua sama sebenarnya. Okay, ni asas Ni bahagian asas. Okay. Okay, dan apa yang saya cerita kat bahagian broadcast ni sebenarnya saya gambarkan dalam bentuk ilustrasi. Okay, supaya orang nampak. Okay, kita ada kamera, kita ada mic dan kita ada, kamera ni adalah kita punya webcam lah kan. Lepas tu kita ada mikrofon. Mikrofon tak kisahlah. Condenser mic ke ataupun kita punya headphone ke ataupun earphone, tak ada masalah. Lepas tu semua bahan-bahan mengajar kita, semua media file semua di-capture lah. Di-capture dan dihantar pada OBS. Apa kerja OBS? OBS akan encode dan decode. Encode dan decode. Ingat proses untuk streaming dia ada encode, decode. Encode tu dia ambil daripada OBS. Lepas tu decode. Decode tu apa yang streaming server ni buat. Streaming server ni tadi saya kata platform dia adalah YouTube, Facebook, Google Meet, online meeting semualah. Streaming server. Dan streaming server ni dia akan hantar dia akan hantar signal ni kepada kita punya audience lah. Kita punya laptop, kita punya tablet, smartphone komputer So siapa yang gunakan smartphone OBS ni sebenarnya dia punya setup dia adalah landscape. Landscape. So tuan-tuan kena onkan, unlockkan screen orientation tu, jadikan landscape, baru nampak penuh. Saya lupa nak ingatkan. OBS ni dia setup, tengoklah setup OBS tu bentuk landscape ke portrait. Kadang-kadang bentuk portrait boleh buat siapa yang nak live IG ataupun siapa yang nak live kat TikTok ke, saya tak tahu TikTok ada live ke tak, saya tak tahu sebab saya tak ada account TikTok. Tapi kalau nak buat IG pun boleh. Nak live kat IG boleh, mana tahu akan datang mungkin ada nak buat live kat IG sebab student kita kebanyakannya ada IG tapi tak ada Facebook. Percaya tak? Betul tak cakap saya? Kalau percaya tekan nombor 2. Kalau percaya nombor 2. Student kita tak ada Facebook tapi student kita ada IG dan TikTok. 2, betul. Dan percaya ada kawan-kawan saya mengajar gunakan IG dan TikTok. Ada. Sebab budak-budak dia dah biasa dengan features yang ada dalam
IG dengan TikTok. Contohlah so, tak pernah tanya student pun. Tanyalah. Kak Syah. Saya tak ada IG. Okay. Kita je yang guna Facebook. Kan? Tapi budak-budak ni kebanyakan pelajar saya kan, PA saya kebanyakan ada Facebook tak? Tak ada rasa saya ada IG. Jawapan dia IG. Sebab dia suka IG tu. Okay, IG. Okay. So, take break dulu. Kita rehat dulu dalam berapa minit Cik Aziz? Rehat 15 minit. Cik Aziz tak ada, Cik Aziz. Okay. Kita rehat dulu dalam 15 minit. Okay. Dalam 10.45 kita start balik boleh? Kalau okay. Cik Aziz boleh Okay. So 10.45 kita start balik. Okay, kita balik. Okay. So standby kejap lagi ada soalan uji minda. Berkaitan dengan introduction yang apa saya buat tadi sebelum ni. So standby lah. Okay. So refresh balik lah. Okay. Boleh tengok soalan dalam boleh tengok nota saya dalam Google Drive tu. Ada nota tu. Kalau nak refresh balik boleh. So saya akan mula dengan soalan yang pertama lah seperti ni. Okay. Okay, kita rehat dulu Okay.
Okay, tuan-puan, welcome back. Okay, dah ready ke for next lesson? Okay, kalau ready, tekan 1. Dah ready dah. Yang geng-geng tengah makan laksa tu dah settle belum? Terima kasih Tuan Haji. Okay, sebelum setara kita tunggu kawan-kawan kita ready kan? Ada pertanyaan ke nak tanya? Open. 20 pertanyaan. Boleh buka mikrofon. Okay, Kak Lin ke sama? Oh, Kak Lin okey ke Kak Lin? Mana condition Kak Lin okey? Si ada aku dah expert. Okay. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tadi dapat call daripada saya punya family. Ni saudara saya kena COVID lah. 2 hari lepas kes kluster taska. Okay, pengasuh demam datang kerja dah berjangkit lah kat taska tu. Okay, anak dia kena admit 2 hari dah ni baru disahkan positif COVID ni. Satu keluarga kena angkut ke pusat kuarantin. So jaga kopi masing-masing. Kadang kita jaga tapi itulah orang lain yang tak jaga kan. Tu yang saya break sekejap tadi tu. Ada dapat panggilan daripada family banyak kali call. Okay. Yang kita tak ada jangka kan. Sri, kau okey Sri? Oh. Sri belum dapat result lagi? Pasti Sri. Hello. Okay. Belum dapat Haji. Dimaklumkan hari Biasa esok, 3 hari. Biasa paling tu pun betul je 3 hari. 2 hari, 3 hari. 2 hari. Saya punya saudara pun 3 hari. Tapi kalau dia tak ada call tu okey lah tu. Tengah tunggu kan ni sebab IPA pun tak dapat lagi dia punya result ni. Jadi kita orang pun macam serba salah nak keluar takut, nak pergi mana-mana pun takut lah sekarang ni. Di rumah itulah. Kena duduk rumah je lah kan. Nanti apa-apa kita dipersalahkan ke apa kan. Itulah, macam semalam tu saya dengan rumah saya pergi poli, saya tam, lepas tu saya balik sebab saya tak berani nak ada kat office tu ya. Dia biasanya dia ni lah, kalau ada apa-apa dia akan call dulu. Lepas tu dia dalam MySejahtera sebab dia ada rekod dalam MySejahtera lah. Kalau kita buat test ni, dia ada rekod. Kecuali kalau kita buat dekat ni lah, dekat Norma dan sebagainya. Dia tak ada. Betul. Tapi saya ni dekat MySejahtera saya ni macam belum ada update lagi lah. Betul. Macam saudara aku dia pakai dia update pakai WhatsApp ada message. Lepas tu message pun ada. Lepas tu nanti suruh update kat MySejahtera. Okey. Merah ni aku tengok dia punya status pun ada satu family merah. Okey, kalau dah ready kita boleh start kot. Boleh Geng-geng makan laksam dah settle dah. Okey, pergi semula ke menti.com. Okey, gunakan kod yang sama. Okey, 93520940. Okey, pergi ke browser. Type menti.com, siapa yang belum masuk lagi kan, menti.com, lepas tu masukkan kod tu 93520940. Okey, ni soalan pop quiz lah. Okey, so biasaannya macam
kelas kita boleh apply lah benda ni kan. Kita nak tahu pemahaman budak okey tak okey. 93520940. 93520940. Copy paste itu. Okay, type menti.com. Ataupun senang saya bagi link yang senang. Dah tu je. Dah masuk Siapa yang baru join tu. Kita try. Kita nak refresh balik apa yang kita belajar tadi berkaitan tentang interaction. So boleh try. Next question. Dah ready ya? Dah 14 orang. Gambar temikai, gambar hantu, gambar donat, gambar banana. Kalau ready tekan 1 Saya turun run terus. Dah ada 20. Saya rasa 20 tu dah separuh lah daripada komposisi kita punya jabatan tak apa, kita bagi peluang lagi. Jangan risau, satu soalan je kan. Satu soalan je. Ni nak refresh je. Ni bukan soalan kuis yang team e-learning nak bagi hadiah Ini just nak refresh je. So this one kita boleh implementkan dalam kita punya PDP. Boleh gunakan menti.com ni tujuan untuk kita nak dapatkan maklum balas pelajar lah maklum balas pelajar engagement. Sebab kadang-kadang chat yang ada dalam kita punya online meeting tu kadang tak membantu kadang kan. Ataupun kadang-kadang budak-budak tak ni pun respon sebab keluar nama keluar nama dia segan. So kalau pakai menti ni saya tak tahu ni siapa yang pakai nombor 8, siapa gambar mouse, siapa gambar bola ni saya tak tahu. Sebab saya tutup saya tutup dia punya nama, so tak keluar lah. Ready so saya tekan enter, kita start. The amount of output platform that can be used for live streaming purpose. 20 saat. The amount of output platform that can be used for live streaming. Berapa banyak output yang boleh digunakan dalam 3, 2, 1. Time's up. Ada 13 orang yang menjawab nombor jumlahnya adalah 3. Siapa tu? Siapa jawab 3? Komen kat chat. Saya, yelah, I le. So sebenarnya kita boleh buka leaderboard. Leaderboard tu maksudnya siapa yang jawab paling cepat, poin tinggi dia dapat nombor 1. Tapi saya tak buka leaderboard tu. So saya just nak bagi tahu sebenarnya features dalam kita punya platform Menti ni pun kita boleh gunakan features ni. Kita buka leaderboard sudah nampak. Dia macam style Kahoot dengan quizzes kan. Kita buka leaderboard. So jawapannya betul tuan-tuan. Kita ada 3 output platform. Macam mana kita nak tahu 3 output platform? Kat sini lah tuan-tuan yang tadi saya maklumkan kat OBS Broadcast Architecture. Kita refresh balik ni lah. Bagi output ni kita ada 3. 1, 2 1, 2, 3. Boleh tu jawapan dia. So sekarang ni saya nak tuan-tuan buka. Sekarang ni kita akan pergi kepada yang pertama berkaitan tentang scene. Sekarang ni saya minta izin tuan-tuan untuk saya share screen. Saya share screen saya punya OBS.